Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 4, 5, bermula daripada ayat 4. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Maksudnya yang ini sampai pada yang ini, apa melakukan ini dan akan jadi begini. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, iaitu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah. Ayat ini merupakan ancaman, tidak seperti yang dikira oleh sebahagian orang, bahawa hal itu merupakan bimbingan kepada jawapan, di mana Rabb yang Maha Pemurah berfirman, sehingga ada orang di antara mereka yang mengatakan bahawa dia tidak diperdaya oleh kemurahannya. Tetapi makna yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah apa yang telah memperdaya kalian, hai anak Adam, sehingga kalian berbuat durhaka kepada Rabb kalian yang Maha Pemurah, yakni Maha Agung, sehingga kalian berani berbuat maksiat kepadanya dan kalian membalas dengan sesuatu yang tidak selayaknya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang membaca ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, maka Umar pun berkata kebodohan. Dan firman-Nya alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Maksudnya apa yang telah memperdayakanmu terhadap Rabb yang Maha Pemurah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, yakni menjadikanmu normal, tegak, mempunyai tubuh yang seimbang dengan tampilan dan bentuk yang sangat baik. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Bishr bin Jahsh Al-Quraisy bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah meludah di telapak tangannya, lalu di atasnya beliau meletakkan jari beliau, kemudian bersabda, qala Allahu azza wa jal, ya ibna Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadha hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdaini walil ardi minka wa idun fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagatit taraqiya qulta atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam, bagaimanakah engkau menilai diriku lemah padahal aku telah menciptakanmu seperti ini, sehingga jika aku telah menyempurnakan kejadianmu dan membuatmu seimbang, maka engkau pun berjalan dengan mengenakan pakaian, dan derap langkahmu terdengar di atas permukaan bumi. Lalu engkau mengumpulkan kekayaan, namun engkau sangat kikir, sehingga apabila nafas sudah mendesak sampai ke rongkong, engkau baru mengatakan aku akan bersedekah, padahal bukan lagi waktunya untuk bersedekah. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa sahaja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Mujahid mengatakan menyerupai siapa? Bapa, ibu, pakcik dari ibu atau pakcik dari ayah.
Dan dalam kitab As-Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah bahawasanya ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam." Beliau bertanya, "Apakah engkau mempunyai unta?" "Ya," jawabnya. Beliau bertanya, "Dan apa warnanya?" "Merah," jawabnya. Beliau pun bertanya lagi, "Adakah di antaranya yang berwarna keabu-abuan?" Dia menjawab, "Ya, ada." Beliau bersabda, "Lalu dari mana warna itu dimilikinya?" Orang itu menjawab, "Mungkin kerana adanya kecenderungan keturunan." Beliau pun bersabda, "Dan bayi ini pun barangkali kerana kecenderungan keturunan." Dan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak," dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki dan menyusun tubuhmu. Ikrimah mengatakan, jika berkehendak dia akan menciptakan dalam bentuk kera, dan jika mahu dia akan menciptakan dalam bentuk, maaf cakap, babi. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar. Di permulaan daripada surah kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciptaannya yang maha agung. Diciptakan tentang langit dan diciptakan tentang bumi. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Apabila langit yang pada waktu ini kita lihat berdiri dengan mantap, tegak, tidak ada kerosakan, tidak ada tidak ada perkara yang pecah, tidak ada perkara yang rosak. Akan tetapi apabila tiba pada waktu yang dikehendaki oleh Allah agar supaya ianya hancur, dimusnahkan, maka ianya akan idzas samaa'un fatarat, ianya akan terbelah. Langit itu akan terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, dan bintang-bintang yang ada di langit yang menjadi perhiasan untuk langit pada waktu ini akan berteraburan, akan jatuh. Wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengingatkan kita tentang apa yang berlaku di atas muka bumi ini pada hari kiamat, pada permulaan hari kiamat. Iaitu sekarang ni, bumi ni kita dapat bergerak di atasnya dengan tenang, tenteram, stabil, tidak bergerak, tidak bergegar. Akan tetapi, dan kita dapat menikmati daripada air lautan. Kita dapat menikmati daripada apa-apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Allah daripada binatang-binatang di laut. Akan tetapi akan tiba pada waktunya yang mana air lautan itu akan kering, akan habis, menjadi diwapkan. Wa idzal biharu fujjirat, apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan bumi itu akan dibongkarkan apa yang terdapat di dalamnya daripada bangkai-bangkai ataupun mayat-mayat dan apa-apa yang tersimpan di dalamnya. Wa idzal quburu bu'thirat, apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka akan ketahuilah manusia apa yang dia telah lakukan dan apa yang telah dia lalaikan. Apa yang telah dilakukan daripada kebaikan, apa yang telah dilakukan daripada keburukan, apa yang telah dia tertinggal daripada melakukannya, daripada kebaikan, dan apa yang telah dia berjaya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan daripada keburukan. Dan dia akan melihat kesan-kesan kebaikan yang dilakukan, kesan-kesan baik, kesan-kesan positif yang dilakukan sewaktu di alam dunia, dan dia akan dapat melihat kesan-kesan negatif daripada perbuatan yang dilakukan di alam dunia. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap nyawa itu akan mengetahui apa yang telah dilakukan di alam muda, di umur mudanya, dan apa yang telah dilakukan sewaktu dia telah lanjut usianya. Dia akan mengetahui apa yang berlaku kepada duit yang dia usahakan, dan dia akan mengetahui siapa yang akan mewarisi daripada harta yang dia usahakan, yang dia tinggalkan sewaktu dia meninggal dunia, dan apa yang dilakukan oleh
harta tersebut. Adakah anak-anaknya akan membelanjakan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah ataupun sebaliknya? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap nyawa itu akan mengetahui sama ada dia telah melakukan daripada kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia telah meninggalkannya ataupun tidak melakukan daripada perkara tersebut dengan sempurna. Naam. Dan kemudian maka barang siapa yang telah diberi taufik untuk melakukan kebaikan di alam dunia, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal salih, maka bagi mereka bahagian daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang tidak mendapat taufik untuk menerima daripada kebenaran, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal salih, bahkan berterusan dalam degil, tidak ingin untuk menerima daripada kebenaran, maka mereka tidak akan mendapat bahagian daripada syurga, bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulunal jannah illa man aba, setiap daripada kamu akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka-mereka yang enggan masuk syurga. Ditanyakan, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk syurga? Seakan-akan sahabat mengatakan, siapa yang reda untuk tertinggal daripada masuk ke dalam syurga? Tak ada siapa yang akan reda daripada ketinggalan daripada masuk syurga. Tapi Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk syurga, dan barang siapa yang melanggar perintahku, enggan mengikuti daripada apa yang aku bawa, maka dia pada hakikatnya enggan untuk menerima daripada syurga. Dan di akhirat nanti hanya ada dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebahagian di dalam syurga, sebahagian di dalam neraka. Maka keengganan menerima daripada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia itu seakan-akan enggan menerima daripada jemputan Allah, jemputan Rasulullah untuk masuk ke dalam syurga. Adapun di akhirat nanti, kita tidak ada pilihan, kita akan dipaksa, sama ada diberi kemuliaan untuk masuk ke dalam syurga ataupun dipaksa dengan kehinaan untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang telah melalaikan kamu, apa yang telah memperdayakan kamu daripada Tuhan kamu yang maha pemurah? Pemikiran siapa yang telah memperdayakan kamu daripada agama Allah? Gambaran apa yang telah memperdayakan kamu daripada tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah perkara-perkara daripada ciptaan Allah ini yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu tidak mengambil indah terhadap perintah Allah, tidak mengambil indah daripada larangan Allah Subhanahu wa taala? Gharrahu bi fulan, iaitu perkataan gharrah, iaitu diperdaya, iaitu seseorang merasa aman daripadanya. Seakan-akan kita merasa aman daripada kebolehan yang dia ada. Kita merasakan kita boleh terselamat daripada kemurkaan Allah, kita boleh terselamat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan waliyadzubillah, orang yang terpedaya sehingga melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan dia boleh terselamat daripada kemurkaan Allah, daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia diperdaya oleh orang lain, oleh makhluk lain, sehingga dia mengikuti daripada apa yang disuruh oleh makhluk lain dan tidak mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berani untuk melakukan
jur'ah, kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu terpedaya dan merasakan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Merasakan bahawa kamu tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap perintah dan larangan Allah itu sebagai satu perkara yang biasa, yang ringan, yang tidak ada nilai. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah menyebutkan tentang namanya yang bersifat karim, yang maha pemurah. Sifat pemurahnya Allah sehingga dia telah menjadikan kita daripada ketiadaan, mewujudkan kita daripada tidak ada sehingga menjadi makhluk yang wujud di atas muka bumi ini, di alam bumi ini. Tidakkah kita memberikan fikiran, tidakkah kita memikirkan tentang perkara tersebut? Allah yang bersifat karim telah menurunkan kitab-kitab sebagai panduan. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat karim telah mengutuskan para nabi dan para rasul. Allah yang bersifat karim telah menciptakan kita. Sawwaka fa'adalak, telah menciptakan kita, menyempurnakan kejadian kita dan menjadikan tubuh badan kita ini seimbang. Tidakkah kita memikirkan ianya merupakan daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala, dan melalui sifat pemurahnya Allah, maka wujudlah kita dengan keadaan yang sempurna. Nah, sehingga kita mampu untuk berjalan di atas muka bumi ini dengan mudah, dengan tubuh badan yang seimbang, dengan tubuh badan yang penuh dengan ketelitian di dalam ciptaannya, kaki yang seimbang, tangan yang seimbang, bukan dengan mungkin satu kaki lebih panjang daripada yang lagi satu, bukan diberikan mata ini yang sempurna, bukan satu mata di sebelah lain, satu mata di hujung yang lain sehingga tak mampu untuk melihat secara lurus dan sebagainya. Maka ini semua daripada khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ini selayaknya disingkapi dengan sifat malu. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-gala ini kepada kita dan perlu untuk kita singkapi dengan kemurahan Allah, dengan rasa malu, dan bagaimana untuk mensyukuri daripada nikmat ini dengan sebaik mungkin. Bukan dengan bermaksiat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah dan melakukan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan segala kesalahan-kesalahan ini di hadapan seorang Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah yang menciptakan langit di atas kita, menciptakan bumi, menciptakan gunung ganang sebagai pasak kepada bumi, dan mempermurahkan ataupun memudahkan asbab sumber rezeki kepada kita. Semuanya ini daripada kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala ini tidak diberikan kepada kita secara abath, iaitu secara tidak ada hikmah di sebaliknya. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala bersifat pemurah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan sesuatu perkara itu secara abath, secara tidak ada motif, tidak ada maksud, tak ada tujuan. Sesuatu yang tidak ada tujuan, tidak ada maksud itu tidak berlaku di dalam, tidak ada dalam dictionary-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu tanpa ada tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka diciptakan manusia ini dengan ciptaan yang sempurna, diberikan anugerah, diberikan pemberian, diberikan nikmat, dipermudahkan segala urusannya di alam dunia, ditundukkan daripada makhluk-makhluk
untuk memudahkan kehidupan manusia di alam dunia ini, adakah ianya tanpa ada tujuan ataupun dengan tujuan ataupun dengan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita sebutkan mustahil Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu perkara itu tanpa hikmah, ataupun melakukan sesuatu perkara itu secara tidak ada tujuan, abath. Allahu Akbar. Naam. Jadi kalau kita katakan bahawa Allah bersifat karam, bersifat pemurah ini dengan hikmah, naam. Kalau kita kata sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ini datang bukan kerana satu tujuan ataupun bukan kerana satu hikmah, maka ianya akan menjadi pembaziran. Bersifat pemurah atas sesuatu perkara yang tidak ada tujuan adalah satu pembaziran. Dan Allah Subhanahu wa taala Jallallah, yakni Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada sifat-sifat yang naqs, yang kurang sempurna, apatah lagi yang sifat-sifat yang cela. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian dengan sifatnya yang maha pemurah, maha pemberi, agar supaya kita memahami apakah tujuan kehidupan kita, apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala pemberian ini kepada kita, agar supaya kita bersifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita memperbaiki diri kita ini sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang mendapat, yang menghargai daripada nilai pemberian Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita berdiri di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di alam ataupun di salah satu daripada bintang-bintang yang berada di dalam alam semesta ini. Yang mana selepas itu Allah Subhanahu wa taala akan pindahkan kita ke alam yang lebih besar, yang lebih luas, yang sangat luas, dan akan diganjarkan kita dengan sebenar-benar ganjaran, dengan balasan yang setimpal. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan segala pemberian ini, maka tidak selayaknya untuk kita berani, tidak selayaknya untuk kita memberanikan diri ataupun hatta terfikir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menyempurnakan ciptaan kita, dan menjadikan tubuh badan kita ini seimbang. Bukan itu sahaja, bahkan pemberian Allah itu berterusan. Diberikan kita nafas, diberikan kita makanan, diberikan tubuh badan ataupun organ-organ di dalam tubuh badan, sehingga nafas itu dapat diproses, makanan itu dapat diproses, semuanya merupakan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. La ilaha illallah. Maka tidak layak untuk kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan hati kita, sama ada dengan fikiran kita, sama ada dengan mata kita, telinga kita, kaki kita, ataupun daripada mana-mana anggota tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dan amanahkan kepada kita. Dan tidak layak pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk kita gunakan untuk kita gunakan untuk meremehkan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, mengambil ringan daripada perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap sebagai perintah dan larangan Allah itu sebagai satu perkara yang tidak perlu diberikan perhatian. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan terlampau banyak nikmat dan pemberian daripada Allah, sehingga hatta kalau perkara yang Allah suka dan tak suka itu perlu kita diberi perhatian, apatah lagi daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat karim izinkan kita, permudahkan kita untuk menghadiri daripada majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, majlis zikir, agar supaya kita ingat kepada Allah, agar supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan kita untuk mendekatkan diri kepada orang-orang salih, agar supaya kita mudah untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah selepas diberikan
segala nikmat-nikmat ini. Diberikan ilmu, diberikan iman, diberikan keyakinan, diberikan kemanisan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa nikmat mendapat ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Adakah selepas segala nikmat dan pemberian ini kita berniat untuk melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita masih lagi enggan untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan Allah untuk mendapatkan keridaan Allah? Adakah masih lagi kita mengambil ringan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataupun adakah lagi kita masih reda untuk berada di tempat-tempat yang mana terdapat larangan Allah Subhanahu wa taala? Ataupun kita masih reda untuk bersama dengan orang-orang yang mana kalau kita berada bersama mereka, kita tahu kita akan melanggari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita fikirkan, setelah segala nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, adakah kita reda untuk terpedaya, untuk lalai, apatah lagi untuk mendurhakai ataupun melanggari daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan telah menyempurnakan ciptaan kita, dan telah memberikan tubuh badan yang sempurna dan seimbang. Bukan kawan-kawan kita, bukan orang-orang yang kononnya mempunyai teknologi, bukan orang-orang yang kononnya mempunyai ketamadunan, bukan orang-orang yang kononnya mempunyai kekuasaan, bukan orang-orang yang kononnya mempunyai kerajaan, bukan kawan-kawan kita, bukan geng-geng kita, bukan siapa-siapa sahaja, kita punya friends, kita punya group dalam WhatsApp dan sebagainya. Tidak ada orang yang memberikan ini kepada kita. Maka kenapa kita perlu untuk mendapatkan keridaan mereka ataupun berusaha untuk menggembirakan mereka dan meninggalkan usaha untuk menggembirakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak memberi apa-apa kepada kita, dan kalau mereka berikan apa-apa, pada hakikatnya ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita meninggalkan usaha untuk mendapatkan keridaan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang apa yang diperintahkan oleh mereka itu melalaikan kita daripada Allah, apatah lagi apa yang dikatakan oleh mereka itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam apa saja bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa telah jadikan kita dengan rupa bentuk yang unik. Setiap daripada manusia itu mempunyai rupa bentuk yang unik, yang mana ini merupakan satu ciptaan yang sempurna, yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diberikan segala kenikmatan ini, bagaimana mungkin kita terpedaya dengan orang lain, terpedaya dengan kehebatan makhluk lain yang tidak ada kuasa untuk menciptakan? Bagaimana mungkin kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat muhsin, yang sangat baik, yang sangat karim, yang sangat dermawan, yang sangat pemurah? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam ayat ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal hakim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu daripada Tuhan yang bersifat hakim, bijaksana. Walaupun Allah itu memang bersifat bijaksana. Kerana apa? Kerana perkataan karim, Allah bersifat pemurah itu, kerana sifat pemurah itu datang daripada sifatnya Allah yang bijaksana. Naam. Kerana apa? Kerana orang yang membelanjakan pada tempat yang betul itu adalah orang yang bijaksana. Dan orang yang membelanjakan hartanya bukan pada tempatnya, ataupun seperti disebutkan dalam definisi az-zulm, kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Maka membelanjakan
harta bukan pada tempatnya adalah kezaliman, dan ianya merupakan perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang safih. Safih ni orang yang tidak ada akal ataupun tidak menggunakan akalnya. Orang yang pandai, orang yang menggunakan akal fikirannya secara betul, tidak akan membazir, tidak akan menggunakan harta yang diberikan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah ke tempat-tempat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hakim, maha bijaksana, pasti tidak memberikan segala pemberian ini secara abas. Ada tujuan, ada maksud daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang kafir, ada tujuannya, bukan secara balas, free of charge. Ada tujuan agar supaya kita memahami daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala ataupun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menggunakan akal fikiran dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir, memahami daripada hikmah ini, apabila mereka diberikan nikmat, bukan apabila, mereka akan mensyukuri daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak mereka merasakan kenikmatan tersebut, makin banyak mereka mensyukuri daripada nikmat tersebut, makin banyak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Makin kamu bersyukur, makin aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tambahan itu hanyalah, iaitu apabila Allah ingin memberikan yang lebih, walaupun yang dah diberi itu banyak, tapi maka diberikan kesyukuran, sifat syukur. Makin banyak dia syukur, makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dia memahami daripada, makin dia merasakan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, makin dia berjaga-jaga dalam muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia merasakan keagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala, makin dia berjaga-jaga, makin sempurna dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin berjaga-jaga dalam meninggalkan daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Makin banyak dia merasakan nikmat daripada Allah, makin dia bersifat taqwa, berjaga-jaga dalam bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ketakwaan, mendidik dirinya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia sempurna dalam melakukan perhitungan terhadap apa yang dilakukan, baik daripada perkataan, baik daripada perbuatan, bahkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hartanya pun dia berhisab. Adakah dia membelanjakan secara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun adakah dia membazir dalam perbelanjaannya. Bahkan dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dibantu untuk menguruskan daripada segala apa yang diamanahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama inni arju an akuna atqakum lillah. Adapun aku mengharap bahawa aku menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berharap, dan tidak ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Rasulullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Dan tidak ada orang yang lebih sempurna takwanya kepada Allah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamukum bima yuttaqa. Dan aku orang yang paling berilmu dalam melaksanakan ketakwaan, iaitu apa yang perlu ditinggalkan, apa yang perlu dilakukan. Orang yang paling berilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita daripada ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh, meniupkan roh di dalam tubuh badan kita. Dan sewaktu ingin meniupkan roh dalam tubuh badan, apabila Allah berkehendak,
mewujudkan manusia, maka diciptakan tubuh badan ini. Dan hikmah di dalam ciptaan tubuh badan ini, yakni diciptakan daripada air yang kotor, min nutfah, air yang kotor, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi seketul daging, dan kemudian berubah menjadi tulang. Tulang itu dipakaikan dengan daging, kemudian diberikan kulit dan sebagainya, dan diperindahkan daripada ciptaan tersebut. Bayangkan daripada air yang kotor itu datang mata yang dapat melihat. Diciptakan mata dan kemudian diberikan mata itu penglihatan daripada air yang kotor. Daripada air yang kotor itu datang sepasang telinga, dan dengan telinga itu diberikan pendengaran. Ini semua merupakan daripada khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mampu untuk berikan segala ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan semua ini kepada kita, yakni aku yang menjadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku yang menciptakan, aku yang memberikan segala perkara ini. Bagaimana kamu bermuamalah, bagaimana kamu menyingkapi daripada nikmat dan ciptaan aku. Kita di alam dunia ni, kalau ada orang buat baik dengan kita, kita akan malu untuk sesama sendiri. Ini kalau ada orang tolong kita, kita akan rasa malu dengan dia. Kalau boleh, kita nak balas jasa dia. Kalau boleh, kita nak tolong dia. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Allah mengingatkan kita dan Allah mengingatkan kita ini sebagai satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza qabaltumuni ma ta'arradtum li sakhatin la taqata lakum bih. Kenapa Allah ingatkan kita? Sebagai satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Diberikan kita peringatan dalam Al-Quran, diberikan kita peringatan melalui pewaris-pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, tidaklah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka dengan kita, yang mana kita tak mampu untuk menghadapi Allah dalam keadaan Allah murka. Tidak mampu untuk menghadap Allah dalam keadaan Allah marah dengan kita. Tidak mampu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ingin mengazab kita. Kita tak mampu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala rahmatnya, dengan segala kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita berkali-kali di dalam Al-Quran agar supaya bersiap sedia untuk hari kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. On top of all this, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak memerlukan daripada mana-mana makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh makhluknya, dan mengambil nyawa seluruh daripada makhluknya dalam keadaan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ianya tidak akan mengurangkan daripada kekayaan, kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, menurunkan Al-Quran, mengutuskan para Nabi dan Rasul ini sebagai satu rahmat, sebagai satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita tidak lalai daripada Allah setelah segala peringatan, agar supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah setelah segala peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita tidak melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah apa yang Allah berikan. Akan tetapi kita merasa sedih, dan kita boleh bayangkan betapa sedihnya keadaan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka ini memahami daripada segala nikmat dan sangat mensyukuri daripada nikmat Allah, apabila mereka melihat perintah-perintah Allah ini dilanggar, dilalaikan, tidak diambil berat di dalam rumah-rumah, di syawari', iaitu di jalan-jalan di luar, di tempat-tempat pekerjaan. Perintah Allah, larangan Allah tidak diambil berat. Sewaktu bersendirian, sewaktu di hadapan orang ramai, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dijaga. Dilanggar perintah Allah dengan mata kita, dilanggar perintah Allah dengan tangan kita, tidak menjaga daripada mahram dan sebagainya. Ini semua
sepatutnya tidak layak untuk kita lakukan setelah segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan segala peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. La ilaha illallah. Kalau satu orang buat baik kepada kita dalam keadaan kita betul-betul terdesak, maka kita tidak akan lupa daripada pertolongan mereka sepanjang umur kita. Kita tidak akan lupa daripada pertolongan mereka sepanjang umur kita. Bahkan kalau dia perlukan apa-apa pertolongan, kita akan sedia untuk memberikan. Hatta kalau dia perlukan daripada nyawa kita pun, kalau kita boleh beri nyawa, kita akan berikan. Sebab apa? Sebab orang tu telah memberikan kita pertolongan, bantuan sewaktu kita susah, dan terkadang sewaktu memang betul-betul kita terdesak. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini yang telah mewujudkan kita, telah menjadikan kita daripada air yang kotor menjadi seorang manusia yang sempurna, diberikan iman, diberikan Islam, dijadikan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah layak untuk kita lupa segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah layak untuk kita bermuamalah menyingkapi daripada nikmat Allah ini sebegini? La ilaha illallah. Alangkah baiknya kalau kita ini diberikan semangat ataupun timbul semangat daripada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba untuk meniru daripada kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba untuk mengikuti, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengagungkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cuba untuk melihat perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang dianggap sebagai hina di sisi Allah sebagai perkara yang hina, iaitu perkara-perkara yang akan hancur di sekeliling kita ini adalah perkara yang sementara. Daripada perkara-perkara dunia ini, Rasulullah tidak memandangnya sebagai sesuatu yang bernilai. Maka perlu untuk kita berusaha untuk melihat daripada perkara-perkara melalui pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat dunia ini seperti mana dipandang oleh Rasulullah, melihat perintah Allah seperti mana yang dipandang, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berjaya untuk mengikuti Rasulullah, cuba mencontohi Rasulullah dalam setiap perkara, dalam pemikirannya Rasulullah, dalam penglihatannya Rasulullah, dalam semangatnya Rasulullah, dalam menyempurnakan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berjaya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah ini akan disebabkan usaha kita untuk mencontohi Rasulullah, insya-Allah kita akan mendapat kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di manakah kita dan di manakah Rasulullah? Di manakah amalan kita dan di manakah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat jauh perbezaannya. Banyak mana pun amalan yang kita lakukan, banyak mana pun solat yang kita dirikan, bagaimana bermujahadah ataupun kita bersifat zuhud daripada perkara-perkara dunia, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan ketakwaan, akan tetapi hakikatnya kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kalau kamu wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah. Selagi mana kamu berusaha untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan ada mendapat kebersamaan dengan orang-orang yang saleh, iaitu para nabi, para salihin, para syuhada. Kita mendapat kebersamaan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekatkan kita bersama mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan sampaikan kita di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan kita di bawah naungannya, bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala akan perlihatkan kita wajah Rasulullah di dalam syurga. Maksudnya kita berada dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala innaka la tukhliful mi'ad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memungkiri janji. Kita di dunia kadang-kadang kita didampingi oleh orang-orang yang suka menabur janji, cakap nak beri tu, cakap nak beri ni, akan tetapi tidak diberikan. Allah Subhanahu Wa Taala setiap apa yang
Yang kita tak minta dah diberikan. Apatah lagi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata nak beri, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. La ilaha illallah. Maka perlulah kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini seperti kehidupan orang-orang yang memahami keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang merasai, mensyukuri daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka orang-orang yang memahami akan keagungan Allah, mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan penuh adab kehambaan, menghiasi dirinya itu dengan adab kehambaan, menghiasi dirinya dengan adab-adab Al-Quran, menghiasi dirinya dengan adab-adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa memohon daripada Allah agar didekatkan kepada pintu rahmat Allah, sentiasa mohon untuk kita didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah tiba waktu kita berjumpa dengan Allah, sehinggalah tiba waktu kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berusaha untuk menghiasi diri kita ini dengan adab-adab kehambaan, dan kita sentiasa memohon untuk didekatkan kepada Allah dan Rasul, apabila tiba waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu itu kita akan melihat betapa sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan segala kemurahan yang telah kita hadapi, telah kita nikmati, telah kita kecapi di alam dunia ini, menjadi hilang apabila dibandingkan dengan apa kemurahan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di alam akhirat nanti. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma indallahi khairun lil abrar. Apa-apa yang ada di sisi Allah buat orang-orang yang melakukan kebajikan itu adalah lebih baik. Walaupun di dunia ini mereka telah mendapat kebaikan, telah mendapatkan pelbagai anugerah dan pemberian, akan tetapi apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih hebat, lebih agung. Dan tidak ada siapa yang mampu untuk menyimpan daripada pemberian-pemberian seperti itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khaba'tu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan, aku telah menyimpan untuk hamba-hambaku yang salih itu ma la 'ainun ra'at, yang mana mata tidak pernah melihat keindahan kenikmatan tersebut, wa la udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar kenikmatan tersebut, wala khatara ala qalbi bashar, keindahan, kenikmatan yang tidak pernah terbayang oleh akal fikiran. Kemudian datang pula kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu merupakan hamba yang paling sempurna dalam mengikuti daripada akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak baik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersifat karim, maka orang yang paling sempurna sifat pemurahnya daripada makhluk Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling pemurah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dikata memberikan pemberian wala yakhshal faqr, yu'ti wala yubali, memberi pemberian orang yang tidak takut kemiskinan, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang paling rahmat hatinya itu kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan apa? Waqtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku menyimpan doaku sebagai syafaat buat umatku hari kiamat. Ini daripada sifat pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mampu untuk memberikan pemberian seperti mana pemberian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri tak mampu untuk berikan pemberian tersebut untuk diri kita sendiri. Ataupun ibu dan ayah kita, ataupun mana-mana manusia pun di atas muka bumi ini tak mampu untuk memberikan daripada pemberian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mensyukuri pemberian Rasulullah? Allah memberikan, menyimpan rahmatnya dan syurganya untuk hamba-hambanya, sehingga syurganya itu tidak ada sesiapa yang mengetahui, hatta Jibril tidak mengetahui daripada kenikmatan yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu nyawa pun yang mengetahui daripada apa yang tersimpan, yang disediakan Allah daripada kenikmatan.
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah simpan, tidak gunakan doa yang khusus, yang special itu, yang mana diberikan kepada setiap para nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waqad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu." Setiap nabi telah menggunakan doa yang special yang telah diberikan kepada mereka. Li'anna Allah ja'ala likulli nabiyyin da'watun kubra 'azim yustajab. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berikan satu doa special untuk para nabi, untuk mereka gunakan pada waktu-waktu darurah, terdesak, yang mana apabila mereka berdoa dengan doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, waqad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyam. Maka aku telah menyimpan doa aku itu sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Ini doa yang special yang diberikan oleh Rasulullah, tidak digunakan untuk dirinya, wala ahli keluarganya, wala kaum kerabatnya. Tidak ada sesiapa pun yang, walaupun banyak daripada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kasihi, seperti Sayyidatina Khadijah dan sebagainya, tidak digunakan doa ini untuk mereka, bahkan disimpan untuk kita pada hari kiamat nanti sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu sahaja, dalam riwayat lain disebutkan bahawa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang malaikat, didatangi oleh Jibril. Maka Jibril mengatakan bahawa, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kamu diberikan 3 doa. Kamu dihadiahkan dengan 3 doa yang akan diterima. Maka berdoalah kamu. Itu doalah sekarang. Ataupun sebutkan kepada aku apakah doa yang kamu akan apakah yang akan kamu mohon, minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak fikirkan untuk diri dia, tak fikirkan untuk ahli keluarga dia, tak fikirkan tentang ingin hidup senang di atas muka bumi ini, bahkan difikirkan kepada umatnya di akhirat nanti. Maka didoakan, Allahumma ghafir li ummati, ya Allah, ampunkanlah dosa umat-umatku. Kemudian Jibril bertanya, apakah doa yang kedua? Maka dikatakan bahawa Allahumma ghafir li ummati, ya Allah, ampunkanlah dosa umat-umatku. Dan yang ketiga ditanyakan, apakah doa yang ketiga? Maka Nabi mengatakan, ikhtaba'tuha, aku akan menyimpan doa yang ketiga ini, wa khaba'tu thalithaha syafa'atan li ummati, aku akan menyimpan doa yang ketiga ini sebagai syafaat buat umatku pada hari yang mana setiap manusia akan datang meminta pertolongan kepadaku, hatta Ibrahim wa Musa, sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Musa pun akan memohon doa, minta doa daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang lebih bersifat pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada makhluk yang lebih pemurah yang menunjukkan sifat kemurahannya kepada kita daripada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kemurahan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemurahan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sanggup melihat ahli keluarganya berada dalam kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup melihat sahabat-sahabat yang berkorban harta, nyawa mereka untuk mendirikan, untuk menegakkan daripada agamanya Rasulullah, agamanya Allah Subhanahu wa taala, sanggup melihat mereka bersusah payah dan menyimpan doa yang special ini untuk kita. Tak nak kita susah di hari kiamat. Setelah segala kemurahan, segala pemberian yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, adakah kita mampu, setelah mengetahui segala perkara ini, adakah kita mampu untuk hidup dalam keadaan lalai daripada mengerti Allah dan lalai daripada mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita mampu untuk rida menjalani kehidupan dalam keadaan kita tidak menegakkan agama Allah dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita? Moga-moga kita diberikan pakaian kemuliaan, yang mana dengan pakaian kemuliaan itu kita akan
membenci daripada segala dosa-dosa, membenci daripada segala kemungkaran sepanjang umur kita. Baik yang kecil, apatah lagi yang besar. Segala perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, segala perkara-perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta dijauhkan. Moga-moga kita diberikan perasaan itu, iaitu untuk membenci daripada segala perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah dan akan menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga dengan kita mendapat pemberian itu di hari kiamat juga, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberikan kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik, sebaik-baik pakaian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesedaran untuk mensyukuri daripada segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesedaran untuk mensyukuri daripada pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر ربي الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.